Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM dalam Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi pada hari ini. Rupa-rupanya banyak yang kita tak tahu. Sebab itulah kita kena belajar. Hari ini kita bawakan kita punya mata pelajaran catering dan penyajian tingkatan 4 peralatan dan bahan dalam perkhidmatan makanan bersama dengan Cikgu Ainul Faresha daripada SMK Perempuan Air Panas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah Cikgu. Ya. Teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu. Saya Baik. rasanya dan juga kawan-kawan yang sedang menonton di rumah tak sabar-sabar, Cikgu. Tak sabar. Tak sabar. sabar. Tak sabar untuk apa tu? Jawab soalan, Cikgu. Nak jawab soalan. Orang nak exam takut. Abang Fizi suka rupanya nak periksa. Kita memang suka periksa, Cikgu. Baiklah. Baik, jadi tadi cikgu telah menerangkan segala 4 jenis peralatan dalam penyediaan makanan. Kemudian kita ada 2 jenis ataupun 2 bahagian untuk bahan dalam perkhidmatan makanan dalam penyajian. Baik, sekarang ni kita tengok pula kepada contoh soalan. Baik, kita ada bahagian A dan bahagian B murid. Okey, bahagian A kebanyakannya adalah soalan yang mana anda hanya perlu menyenaraikan sahaja. Okey, dan juga ada beberapa soalan yang pilihan jawapan diberi, anda hanya perlu masukkan sahaja jawapan pilihan jawapan dalam ruang jawapan. Baik, untuk bahagian A ini markah minimumnya adalah 1, manakala markah maksimum adalah 5. Jadi agak rugilah kalau murid tidak menjawab. Kalau kata soalan tu minta 3, awak tak jawab, awak cuma jawab 1, dah hilang 2 markah dekat situ. Okey. Baik, kita tengok contoh soalan yang boleh ditanya untuk bahagian A ini. Baik, ini adalah contoh format soalan yang boleh ditanya dalam bahagian A untuk kertas 1 ni ya. Baik. Berikut adalah jenis peralatan penyediaan makanan. Di sini yang cikgu cakap tadi, pilihan jawapan diberi di atas itu. Murid hanya perlu masukkan sahaja pilihan jawapan di atas tu dalam ruang jawapan. Baik, arahan seterusnya, padankan jenis peralatan penyediaan makanan yang betul mengikut contoh peralatan yang diberi dengan menulis pada ruang jawapan. Ni tadi kita dah bincang dah tadi. Baik, contoh peralatan diberi adalah pengadun ataupun mixer. Jadi jenis peralatan penyediaan makanannya adalah apa, Fizi? Peralatan memproses, Cikgu. Peralatan memproses. Baik, kita tengok betul tak? Oh. 1 markah dah Abang Fizi hari ini. Terima kasih, Cikgu. Baik, kemudian kita ada bain-marie. Okey, bain-marie ini tadi dia adalah peralatan. Peralatan apa, adik-adik? Peralatan holding. Dia kalau nak tunggu dia ni respon memang lambat sikit. Okey, kemudian kita ada pendingin ataupun chiller. Pendingin dan chiller dia adalah peralatan penyejukan, Cikgu. Penyejukan. Okey, namanya pun dah ada dah dekat situ kan. Chiller, chill. Kemudian kita ada griddle. Okey Fadilah, griddle adalah peralatan? Fadilah? Peralatan memasak. Peralatan memasak. 1 je jawapan dah tinggal dekat situ kan. Ya, Kalau cikgu. salah juga tak tahulah nak cakap apa. Baik, ini adalah contoh soalan yang pertama. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Soalan boleh berbentuk begini juga. Dia bagi gambar. Okey, kemudian anda perlu nyatakan 1 fungsi. Tiada pilihan jawapan. Okey, darjah 1 menunjukkan peralatan holding. Kita dah tahu dah peralatan holding dan ini namanya adalah bain-marie. Baik, nyatakan 1 fungsi peralatan tersebut, Kosa. Silakan, Kosa. Mengekalkan suhu makanan agar sentiasa panas apabila dihidang. Iya. Okey, dia mengekalkan suhu makanan agar sentiasa panas semasa dihidang. Okey. Baik, dan nampak tak markahnya adalah 1 markah saja kerana dia tulis dah dekat situ 1 fungsi. Maka murid hanya boleh beri 1 sahaja. Jika murid tahu 2 sekali jawapannya pun tak boleh letak 2. Kerana itu dianggap ingkar arahan dan markah akan dipotong. Oh, ya ke, Cikgu? Ya. 1 markah, bila letak 2 tak boleh takkan dapat pun 2 markah. Ingat murid-murid? Ya, ingat. Nanti dia buat juga. Faham. Baik. Faham. Okey, ini adalah contoh untuk bahan makanan tadi. Okey, soalan ketiga. Mentega merupakan satu contoh produk tenusu. Tadi kita ada hasil susu dan juga produk susu dan juga hasil tenusu. Okey, susu tadi ada 7, kalau tak salah saya, 7 ke 9. Kemudian kita ada hasil tenusu tadi kita ada 4. Macam Fizi tanya saya tadi keju. Okey, kemudian nyatakan 3 contoh produk tenusu selain mentega. Nat. Nadila. Nat. Senang je soalan ni, Nat. Silakan, Nat. Keju dan yogurt. Krim.
Keju dan yogurt cikgu. Keju dan yogurt. Okey, krim, keju dan juga yogurt. Betul. Abang Fizi tu tak sabar. Dia kata kalau tak boleh jawab, dia nak jawab dah tadi kan. Dia pula yang seronok main kuis. Baik cikgu. Baik. Okey, kemudian kita ada soalan yang keempat. Ini juga bentuknya macam tadi, murid hanya masukkan jawapan, pilihan jawapan yang telah diberi dalam ruang jawapan. Dan di sini untuk soalan nombor 4 ini, diberikan satu pernyataan, murid perlu tandakan betul atau salah. Okey, ini juga murid perlu hati-hati kerana jika kita tengok kepada arahan dia, berdasarkan jadual 1 tandakan betul ataupun right tu kan pada pernyataan tentang pilihan telur yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Murid biasanya dia akan buat kesalahan dekat sini, dia tak nampak simbol tanda betul tu. Dia akan tulis dekat situ BETUL. Ataupun bila pangkah tu dia tak letak simbol, dia letak SALAH. Salah, dia eja. Ada juga murid yang dia letak dua-dua. Dia eja perkataan betul, kemudian letak pula dalam kurungan tanda right tu kan. Kalau macam tu cikgu, markah dikira ke cikgu? Tidak. Kerana dia dah cakap, tandakan. Kalau dia suruh tulis perkataan salah tu, dia akan tulis. Itu perlu tulis. Betul tak Nat? Cikgu selalu cakap. Betul cikgu. Betul cikgu. Baik betul cikgu. Baik. Okey, kita tengok pernyataan yang pertama. Pilih telur yang baharu dan mempunyai kulit yang kesat. Betul atau salah Raihan? Betul. Betul. Okey. Kulit telur hendaklah bersih, bentuk elok dan licin. Raihan? Salah. Jadi sepatutnya kulit telur hendaklah bersih, bentuk elok Dan apa? Dan ke? tunggu nasib kau hari Isnin. Okey, dan dia sepatutnya dia kesat Fizi. Ya betul cikgu. Okey. Kemudian yang ketiga, telur yang baru adalah ringan manakala telur yang lama adalah berat. Betul Raihan? Salah. Salah. Ya. Okey, kerana telur ini sepatutnya kalau yang baru dia mestilah berat, yang lama dia ringan. Okey. Kemudian telur tidak berkocak apabila digoncang. Betul atau salah? Betul. Okey. Kita tak boleh kocak macam tu kan. Kita kocak sikit je. Kalau kita goyang sikit tu kita dengar dia macam berair dalam tu, maksudnya telur tu dah tak elok lah. Dia sepatutnya dia tak ada bunyi sangat. Dia tak ada bunyi kan. Kita tahu ada isi dalam tu tapi tak adalah bunyi kecik-kecik macam tu. Dia padat je bu. Ya. Ya. Baik, kita tengok kepada contoh soalan. Ini jawapan-jawapan dia lah. Okey, macam yang Raihan dah beri. Baik, soalan 5, rajah 2 menunjukkan sebuah peralatan memproses. Baik, apakah fungsi peralatan tersebut? Fizi ingat tak? Ingat cikgu. Ya. Apa dia? Dia boleh mengadun, dia boleh buat dough, dia boleh memecahkan telur cikgu. Seronok ni pelajar MPV air panas kalau ada Abang Fizi dalam tu. Tengok, abang fokus adik-adik, fokus. Ya, bagus. Okey. Jadi jawapan dia adalah mengadun kek, memukul telur dan menguli dough. Dua ciri pemilihan peralatan memproses ini. Fadilah. Silakan Fadilah. Cikgu bagi jawapan dah tu kan. Baca je lah jawapan tu. Silakan Fadilah. Muatan atau kapasiti yang cukup untuk memproses makanan mengikut kuantiti yang diperlukan dan harga yang berpatutan. Baik, terima kasih. Sebenarnya jawapan dia ada banyak lagi Fizi. Tapi sebenarnya kita galakkan murid untuk mengingat jawapan yang lebih pendek dan mudah diingatlah. Okey, kerana kita tak nak nanti bila murid kadang-kadang waktu exam nanti dia akan jadi dia gementar kan. Jadi nanti semua yang dia baca dia hilang. Betul cikgu. Jadi kadang dia nak dapat balik dia punya ingatan tu kadang-kadang kita takut kesian budak kan. Makan masa yang lama. Ya, makan masa. Baik, kemudian nyatakan 2 alat memproses selain di atas. Okey, tadi kita ada berapa jenis memproses? Berikan 2 alat saja. memproses selain di atas. 2 saja Kosa. Silakan Kosa. Pengisar dan pemproses makanan. Okey, kita ada pengisar dan juga pemproses makanan ataupun food processor. Baik, kita tengok soalan yang ke-6 untuk bahagian A ini. Diberi pula gambar makanan kan? Satu jenis hidangan.
Okey, Rajah 3 menunjukkan sejenis hidangan sarapan iaitu nasi lemak yang semua orang tahu. Kalau dia tak tahu nasi lemak tu, tak tahu nak cakap apalah. Ya. Okey, jadual 2 menunjukkan peralatan yang digunakan untuk menyedia dan memasak dan menghidang sajian tersebut. Okey, jadi berdasarkan Rajah 3 dan jadual 2, padankan peralatan penyediaan dan jenis peralatan yang betul dengan menulis pada ruang jawapan. Baik, dia dah beri dekat belakang ni tadi. Oh, minta maaf, jawapan dah terkeluar pula. Okey. Peralatan penyediaan ini diberikan contoh jawapan di sini. Pilihan jawapan maksudnya. Okey, periuk elektrik, chafing dish, bain-marie dan juga pengisar. Maka murid hanya masukkan sahaja jawapannya. Peralatan memasak tadi adalah periuk elektrik, kemudian peralatan memproses, kita ada pengisar, peralatan holding, kita ada bain-marie dan juga peralatan menghidang, kita ada chafing dish. Baik, cikgu. Ada apa-apa soalan, Fizi? Faham, cikgu. Faham. Baik, ini adalah contoh soalan bahagian A. Kita tengok pula kepada contoh soalan bahagian B. Okey. Nah, untuk bahagian B ini, okey, ada 4 soalan dalam bahagian B di mana satu soalan membawa nilai 10 markah dan dia boleh dipecah-pecahkan. Soalan A 1, kemudian ada B 1, 2, kemudian ada C 1 ataupun 2 atau 3. Tengok kepada nilai markah yang dia letak dekat situ. So biasanya A kadang-kadang ada 4 markah. Contohnya macam inilah sekarang ni. Okey, berikan 2 contoh bahan basah dan bahan kering yang digunakan untuk memasak sajian tersebut. Contoh bahan basah yang kita gunakan dalam nasi lemak adalah sayur-sayuran timun. Okey, kemudian kita juga ada cili. Okey, bahan kering kita ada beras. Oh, dah keluar nombor 2 dulu. Kemudian kita ada telur. Okey. Jadi tengok, 4 markah, maka murid kena letak 4 jawapan di situ. Kalau 4 markah, murid letak 3, dia dapat 3 je lah. Rugi Kalau lah betul. cikgu, Kalau betul, kalau salah, tak ada markah. Tak ada markah. Nah. Baik, kita tengok pula B. Nyatakan 2 kebaikan menggunakan bahan kering. Baik, dia minta 2 kebaikan. Murid tengok markah juga adalah 2. Makanya bagi 2 sahaja jawapan di sini. Okey, 2 kebaikan menggunakan bahan kering. Fadila? Silakan, Fadila. Cikgu bagi 1. Boleh disimpan lama. Dan yang kedua? Dan mudah disimpan. Mudah disimpan, cikgu. Ya, mudah disimpan. Dan jawapannya juga mudah untuk diingat. Ya. Kalau tak boleh jawab, cikgu nangis dululah. Baik, kita beralih kepada C. Nyatakan 3 peralatan penyajian yang sesuai untuk menghidang sajian tersebut. Okey, peralatan penyajian. Maksudnya peralatan yang digunakan untuk menghidang sajian itu. Tadi kita cuma cakap peralatan untuk memasak kan? Memproses. Okey, ini adalah kita panggil soalan kebat. Aras tinggi. Okey, berfikir aras tinggi. Baik, 3 peralatan penyajian yang sesuai untuk menghidang sajian. Nat, yang Silakan, pertama, Nat. cikgu bagi 1, pinggan makan. 2, Mangkuk hidang. Mangkuk dan hidang. Mangkuk turin. mangkuk turin. Baik, mangkuk hidang digunakan untuk? Dia lupalah tu. Untuk apa, Nat? Jawapan jawapan dia selamat untuk menghidang makanan. Ya. Baik, pinggan makan adalah untuk makanlah biasanya. Mangkuk hidang tu kita gunakan untuk meletakkan lauk dan biasanya yang berkuah. Masalahnya mangkuk turin ni apa, cikgu? Mangkuk turin ni lah mangkuk yang bulat dan tinggi untuk kita letakkan nasi biasanya. Oh, faham, cikgu. Okey, faham. Okey, satu langkah kebersihan yang anda amalkan semasa memasak. Ini soalan ni dia boleh jadi pelbagai. Soalan dia ada banyak. Cuma dia kata satu saja langkah kebersihan. Raihan. Silakan, Raihan. Memakai penutup kepala. Ya. Apa? Kuat sikit, Raihan. Memakai penutup kepala. Okey, memakai penutup kepala. Selain daripada itu, Raihan. Kawasan Raihan, kalau boleh rapatkan mikrofon dekat mulut Raihan. Sebab suara awak jauh di ufuk timur. Apa, Raihan? yang kedua, memastikan kawasan persekitaran tempat memasak tu bersih, dalam keadaan bersih. Okey, memastikan kawasan kerja bersih, kuku yang pendek, baju yang bersih dan kemas. Okey, itu juga antara jawapan yang boleh diterima untuk soalan langkah kebersihan ini. Baik. Kita tengok pula kepada soalan, ini jawapan dia. Soalan yang kedua. Contoh soalan yang kedua. Baik. Rajah 4 menunjukkan sejenis hidangan pasta. Baik. Berikan 2 jenis karangan laut beserta 1 contoh untuk setiap jenis karangan laut dalam hidangan di atas. Jadi dia kena tengok, murid kena tengok dalam gambar ni, dia kena menilai
Okey, dia kena analisis dan dia kena beri jawapan. Baik, dua jenis karangan laut yang ada dalam gambar tu. Fadilah. Apakah dia? Apakah dia, Fadilah? Krustasia dan moluska. Okey, dua jenis karangan laut adalah krustasia dan juga moluska. Baik, untuk krustasia, apa Udang. contoh? Rojak? Udang. Udang. Oh. Okey, contoh tu udang. Kemudian untuk moluska adalah kupang. Okey, kenal tak kupang tu yang mana? Ha. Kenal. Sebelum hari Isnin dia masuk kelas, dia kata, cikgu cakap kupang jawapan. Dia kupang yang mana, cikgu? Dia kata, biasa dah kena. Baik. B, nyatakan 3 ciri pemilihan karangan laut. Baik. 3 ciri pemilihan karangan laut. Dia nak 3 murid. Jadi murid beri 3 sahaja kerana markahnya tengok di situ pun 3 sahaja. Jangan bagi 4, nanti salah semua. Kita tak pilih. Okey, sebagai pemeriksa kita tak memilih mana satu jawapan yang betul tak. Bila kita minta 3, kita nampak 4, kosong terus. Kerana dia dianggap sebagai ingkar arahan. Oh, terus kosong cikgu ya? Kosong terus. Kejamnya. Tak kejam sebenarnya. Betul tu, ingkar arahan. Ingkar arahan. Okey, yang pertama dia mesti berbau segar dan tidak berbau busuk. Yang kedua dia mestilah kulit tidak berubah warna dan masih melekat. Baik, cikgu. Dan yang ketiga, tiada bahagian yang tertanggal. Contohnya macam udang kan, badan dia sepatutnya ada dia punya apa kita panggil tu, karangan tu kan. So tak ada yang tertanggal dan sebagainya. Kalau tak, itu maksudnya dah lama dan hampir rosak. Baik, cikgu. Okey. Jadi kita tengok akhir sekali nyatakan 3 contoh pasta selain daripada dalam rajah di atas. Kalau boleh kita nak adik-adik yang jawab, cikgu. Okey, adik-adik jawab. Silakan, 3 contoh pasta selain daripada yang dalam gambar tu. Siapa nak jawab? Okeylah, tadi Fadilah baru jawab kan? Okey, Nat nak jawab dulu. Okey, Nat. Jawab, Nat. Silakan, Nat. Saya nak jawab fettuccine, macaroni dan lasagna boleh cikgu? Oh, dia tapau semua. Lasagna. Baik, cikgu. Okey, jadi kita ada fusili. Tadi Nat sebut fusili, betul? Kemudian ada makaroni. Betul, Nat? Kemudian ada lasagna, betul? Okey, itu antara contoh 3. Sebenarnya dia ada banyak lagi. Dia ada penny, dia ada lebih kurang 10 jenis pasta yang kita ada. Baik, jadi markahnya adalah 3. Jadi kalau tahu 10 tu sekalipun, jangan letak 10 lah. Okey, letak 3 sahaja murid. Ini adalah kebimbangan kami para guru sebenarnya. Kerana kita tidak menanda kertas anak-anak murid kita. Jadi hanya yang kita harapkan pada hari peperiksaan tu hanya tawakal dan doa lah. InsyaAllah. Supaya dia tidak melakukan kesilapan yang telah kita ingatkan mereka berulang kali. Baik, cikgu. Okey, baik. Jadi saya rasa soalan saya sampai di sini sahaja. Alhamdulillah. Baik, cikgu. Antara sedikit rumusan untuk kita rumuskan sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Rumusan saya adalah lebih kepada peringatan untuk murid-murid di luar dan juga murid-murid yang bersama dengan cikgu pada hari inilah. Okey, mata pelajaran catering dan penyajian ini kita sebenarnya banyak terma dan juga banyak perkara untuk diingati. Kerana benda-benda ini semua murid akan aplikasikan semasa dalam kelas memasak sewaktu pentaksiran amali nanti. Jadi kalau kata murid tidak menghafal, murid tidak membaca, apabila masuk dalam kelas amali, dia akan jadi sedikit kesulitan untuk murid memasak dan juga akan lebih teruk lagi adalah semasa menjawab soalan peperiksaan SPM, kertas nanti. Okey. Kerana soalan-soalan dalam kertas ini biasanya dibina berdasarkan apa yang murid telah belajar secara teori dan juga apa yang murid dah belajar semasa dalam kelas amali. Jadi selain daripada membaca, tolong ingat. Tolong ingat, itu saja kerana tingkatan 4 kita ada 4 modul. Macam cikgu explain tadi kan, cikgu terangkan. Tingkatan 4 kita ada 4 modul. Tingkatan 5 kita ada lagi 4 modul. Jadi keseluruhan ada 8 modul yang murid perlu ingat. Satu modul pun dah banyak tadi, susu kalau cikgu tanya pun belum tentu lagi betul, lepas. Ini lagi pula nanti naik tingkatan 5. Jadi cikgu harapkan murid-murid semua termasuk yang berada dengan cikgu di sini belajar berusahalah dengan lebih lagi untuk kecemerlangan di masa hadapan. InsyaAllah, itu dia amanat daripada Cikgu Ainul Faresha, Muhammad Shah daripada SMK Perempuan Air Panas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan terima kasih
kepada murid-murid daripada SMK P Air Panas Kuala Lumpur yang sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih kepada cikgu jurubahasa kita iaitu Puan Aida Zainul Azizdin daripada SM Pendidikan Khas Vocational Merbuk, Kedah. Apa yang kita belajar pada hari ini insya-Allah lekat di dalam ingatan kita. Okey. Jaga diri baik-baik, jangan nakal-nakal. Teruskan menonton Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.